Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya kasihi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini dalam satu siri majlis zikrullah. Majlis untuk mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ianya akan dapat memberikan makna dalam kehidupan kita yang sebenarnya di atas muka bumi ini. Dan alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat menyambung lagi dalam siri majlis ilmu kita, iaitu untuk membicarakan tentang hal yang berhubung kait dengan perkara yang basic ataupun benda yang asas dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Semoga ianya akan dapat memberikan manfaat kepada kehidupan kita. Semalam kita telah bincangkan berkenaan dengan hal yang berhubung kait dengan soal solat yang menjadi asas kepada kehidupan kita sebenarnya. Sebab tu Nabi SAW menyebut as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Faman tarakaha faqad hadamad-din. Maka dengan sebab itu kita meletakkan tentang asas kepada kehidupan kita ini ialah kehidupan yang mesti berpaksikan kepada solat. Baik. Solat dia akan memberikan kesan jika dikerjakan dengan secara sempurna dengan rukun-rukunnya. Sebab tu dia ada rukun dia. Kita tak boleh nak tunaikan solat tanpa kita mengikut apa yang telah pun ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana baginda menyebut, sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku semayang. Kalau orang yang tak percaya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka macam manakah dia semayang? Kerana dalam Al-Quran hanya menjelaskan tentang aqimus salah, dirikan sembahyang. Sedangkan sembahyang ini Nabi SAW dia tunjukkan melalui amalan yang ditunjukkan oleh baginda kepada para sahabat dan diikuti oleh tabi'in, oleh atba'ut tabi'in. Itu ialah sehinggalah pada hari ini itulah yang kita lakukan, yang kita solat zuhurnya 4 rakaat, subuhnya 2 rakaat, isyaknya 4 rakaat. Semuanya ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana adanya rukun yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ikut. Kita tak boleh secara sembrono begitu saja ataupun kita tidak melakukan solat itu dalam apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ada orang kata apa? Semayang itu hanyalah pakai niat saja. Ada ni, ajaran-ajaran sesat ni tunjuk dia kata, semayang tu pakai niat. Contoh dia kata berdasarkan kepada hadis Nabi. Puak-puak sesat ni pun dia ikut juga. Dia berhujah dengan hadis Nabi, dia kata innamal a'malu binniyat.
setiap amalan itu dengan niat. Malaikat apabila kita niat, maka secara automatik artinya kita sudah pun menunaikan semayang. Itu tak betul. Kerana dalam semayang dia ada rukunnya yang perlu kita ikut. Macam puasa dia ada rukunnya, haji dia ada rukunnya, nikah dia ada rukunnya, jual beli ada rukunnya, solat ni pun ada rukunnya. Begitu juga dengan ada benda-benda perkara yang sunatnya. Dan solat juga ada perkara-perkara sunat. Kalau kita buatnya, kita memperolehi pahala, dan kalau kita tidak buat, kita tidak dapat dosa. Itu adalah perkara-perkara yang kita lakukan dalam solat. Dan orang yang mengerjakannya, dia pula melaksanakannya dengan melalui ada adab zahir dan juga ada adab batin. Dalam soal solat ini, kita sebut perbincangan dalam tasawuf, dia katakan adanya adab zahir dan juga adanya adab batin. Zahir yang nampak luas, nampak macam kita duduk sembahyang tadi, kita diri betul. Itu adab zahir. Adab batinnya ialah kita khusyuk, kita melakukan tadi dengan niat-niat ikhlas. Itu ialah adab-adab batin. Salah satu adab zahir salat adalah mengerjakan dengan organ tubuh secara sempurna. Kalau kita yang katakan adab secara zahir itu ialah dengan secara sempurna. Kita tunaikan tadi ialah dengan secara sempurna. Maksudnya kita waktu kita rokok yang betul. Dengan kita supaya kalau kita tidak ada keuzuran, mesti dengan 90 darjah kita katakan. Waktu kita sujud, pastikan anggota sujud kita yang 7 itu mesti letakkan dengan 2 tapak tangan, ibu jari kita dan juga dahi kita, lutut kita. Itu ialah merupakan pergerakan yang kita lakukan secara tubuh. Yang kita tunaikan tadi ialah melalui tubuh kita sendiri dengan sempurna. Sementara adab batin adalah khusyuk, dan kekhusyukanlah menjadikan solat memiliki peranan yang penting dalam penyucian jiwa. Maka sebab itu khusyuk ini benda yang menjadikan asas penting kepada bentuk penyucian jiwa. Khusyuk ni nanti kita bincang. Memang kalau saya nak sebutnya, macam selalu saya nak sebut tentang perkara-perkara bila sebut tentang khusyuk ni sedap. Kita nak bersyarah ke orang, kita nak mengajar orang, kita nak beritahu kepada orang. Kadang-kadang saya sendiri pun tidak khusyuk, tapi kita kena melakukan. Ini asas kepada kehidupan kita itu, kehidupan yang mesti kita tunaikan dengan secara khusyuk. Sebab apa khusyuk ni penting? Kerana khusyuk itu adalah asas kepada penyucian jiwa kita. Penyucian jiwa kita untuk kita menjadi manusia yang baik, manusia yang benar-benar teratur di dalam hidup dia itu, mestilah dengan semayang yang khusyuk. Kalau kita semayang tidak khusyuk, menjadikan kita, solat kita tu tak apa nampak dari segi kesan dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang kita solat, tapi masih lagi kita melakukan perkara-perkara yang maksiat. Mungkin sebab apa? Sebab semayang kita tidak khusyuk. Sebab apa kita melakukan benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Misal katakan kita solat, tapi kita masih lagi mendedahkan aurat sebagainya. Maka itu menggambarkan hati kita belum lagi bersih. Hati kita belum lagi bersih. Ini saya cakap ni bab-bab berkenaan dengan khusyuk ni dengan penuh tawaduk. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan semua, saya pun sukar untuk mendapat kekhusyukan dalam solat ini. Walau bagaimanapun, dalam kita membicarakan tajuk ini, kita mengharapkan ianya akan dapat memberikan satu manfaat pengajaran kepada kita bersama. Kerana tuan-tuan, Nabi SAW pernah menyebut awal ilmu yurfa' minal ardi al-khusyuk, kata Nabi, atau kama qala. Perkara ilmu yang pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala
di atas muka bumi ini adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah merupakan perkara yang diangkat daripada atas muka bumi ini. Kita bimbang. Saya pun cukup takutlah bila baca hadis ni. Kita tengok, kita takut perkara khusyuk itu yang kita tidak dapat atasi dalam kehidupan kita. Kita menjadi manusia yang tidak baik di dalam kehidupan kita, maka itu adalah hal-hal yang menjadikan kita terdiri dari kalangan orang-orang tidak berapa kesan dalam kehidupan kita. Lantaran daripada semayang kita tadi tidak memberikan bekas dalam hati kita ataupun dalam kehidupan kita tadi. Kekhusyukan adalah ciri pertama orang yang beruntung. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguh berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solatnya. Mereka yang khusyuk di dalam solatnya itu, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah apabila mereka itu menjadi orang-orang yang khusyuk di dalam solat dia. Bila kita solat ni adalah kita terdiri dari kalangan orang-orang yang khusyuk di dalam kehidupan kita, akan menjadi orang yang berjaya. Kita nak berjaya, mestilah dibetulkan kehidupan kita itu dengan solat. Kalau solat kita itu tidak betul, solat kita itu salah, solat kita itu tidak menepati apa yang Nabi SAW ajar, maka menjadikan kita adalah terdiri dari kalangan orang-orang yang tidak mendapat keuntungan ataupun berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika sedemikian penting kedudukan khusyuk, maka kehilangan khusyuk berarti rosaknya hati dan keadaan kita. Macam sebut tadi, kerana asas kepada apa yang kita katakan sebagai kehidupan kita ini di atas dunia ini, iaitu apabila hilangnya rasa khusyuk ni menjadikan hati kita juga merupakan hati yang rosak. Bila hati kita rosak, menjadikan kita akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Kita hidup resah, kita hidup dalam keadaan yang susah, hidup di dalam keadaan yang orang panggil panik dengan suasana keadaan. Rumah tangga kita juga rumah tangga yang panas selalu, dan kita juga menjadi manusia yang tidak mendapat rezeki yang murah apabila hati kita rosak. Hati kita rosak menjadikan sifat dengki yang ada kepada kita, menjadikan diri kita ujub, menjadikan diri kita ni sum'ah, menjadikan diri kita itu benar-benar buruk itu akan hinggap dalam diri kita, lantaran daripada kita bersifat dengan sifat buruk ni tadi apabila hati kita rosak. Hati kita rosak antaranya ialah mesti kita perbaiki melalui amalan solat kita tadi. Kerana hati, sebagaimana Nabi SAW menyebut, inna fil jasadi mudghah iza salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Kerana Nabi kata, sungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah pula seluruh jasadnya. Dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa gumpalan itu adalah hati. Ini yang kita dapat tengok daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah pun menjelaskan kepada kita tentang betapa perlunya kita ini menjaga hati kita. Hati kita dijaganya ialah melalui amalan salat kita. Maka tuan-tuan, maka sebab itu dalam hati kita ni ada yang dikatakan satu gumpal darah. Segumpal darah inilah yang menguasai dia. Jadi kalau kita tengok rosaknya peribadi kita itu,
berpunca daripada rosaknya hati kita. Hati kita ini perlu dibaiki ialah melalui antaranya ialah dengan solat kita, dengan solat yang khusyuk. Ini ialah merupakan perkara-perkara yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita itu sendiri. Sesungguhnya khusyuk merupakan tahap tertinggi daripada hati yang sihat. Itu saya kata tadi. Mudah nak cakap tajuk khusyuk ni. Tapi saya sendiri pun sukar untuk kita nak menjadi orang yang khusyuk dalam solat. Kadang-kadang kita cuba, macam subuh tadi kan. Kita cuba tengok. Kadang-kadang tengok lah dia mari lepas 2 minit dia kona kot lain. Kita tarik balik. Mari. Itu biasa syaitan. Syaitan dia akan menghasut kita, itu benda yang lumrah biasa itu. Tapi nak bagi tahunya, sungguhnya khusyuk ni merupakan tahap yang tertinggi daripada hati yang sihat. Maka jika ilmu khusyuk itu diangkat, perkara tersebut berarti bahawa hati kita telah rosak. Kalau khusyuk kita ni, ilmu kita, khusyuk dalam diri kita ni telah diangkat, berarti hati kita itu hati yang telah rosak. Apabila khusyuknya telah hilang, maka hati kita dikuasai oleh pelbagai jenis penyakit yang berbahaya dan keadaan buruk. Apabila kita ini hilangnya khusyuk hilang, hati kita rosak. Bila hati kita rosak, akhirnya kita akan dikuasai oleh akhlak-akhlak ataupun perangai-perangai yang buruk. Penyakit-penyakit mazmumah ini akan senang untuk hinggap kepada kita. Kerana kita tidak kuat, ada antibody kita. Kerana kita tidak kuat dalam diri kita untuk nak challenge, nak lawan benda-benda lain apabila hati kita rosak. Ini punca daripada hati kita rosak. Sebab itu hati kita rosak menjadikan kita adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang amat rugi di dalam kehidupan kita tadi. Jika keadaan seperti tersebut, maka tiada lagi kebaikan bagi kita. Cinta kepada dunia menimbulkan persaingan untuk meraihkannya. Apabila hati rosak, nanti mula bila kita bincang nanti, bila bincang tasawuf, bincang tentang hubbud dunia, kasih kepada dunia, hubbur riasah, nak rebut kepada pangkat, hubbul mal, cintakan kepada harta, kita ada hasad, dengki, semuanya punca daripada rosaknya hati kita. Hati kita rosak, maka jadi seperti begitu. Menyebabkan kita adalah golongan-golongan orang-orang yang rugi apabila berlaku demikian. Dan persaingan untuk meraihnya tidak dapat dijadikan dasar tegaknya urusan dunia dan agama. Apabila berlaku macam tu, maka kita akan tengok khusyuk hilang, hati kita rosak, maka di sana kita dapat lihat dalam kehidupan kita tadi, menjadikan dasar untuk kita nak menegakkan urusan dunia dan agama ini sudah hilang di dalam kehidupan kita. Hilangnya khusyuk merupakan tanda bahawa hati telah kehilangan kehidupan dan pedoman. Maka nasihat tidak lagi berpengaruh dan keinginan buruk telah menguasai dirinya. Apabila khusyuk hilang, hati kita rosak, kita orang cakap apa pun kita tak kisah, tak apa nak takut. Ni na'udzubillah min zalik lah. Na'udzubillah min zalik. Jadi apabila apa saja orang beritahu kepada kebaikan, kita benci dengan baik. Kita tak suka tengok orang baik. Kita tak suka tengok orang pergi ke surau. Kita tak suka tengok orang pergi ke masjid. Kita tak suka lihat majlis ilmu itu hidup. Kita tak suka melihat kawan-kawan kita daripada buruk perangai menjadi baik. Kita tak suka watak-watak yang ditunjukkan oleh mereka itu baik. Sebab apa? Sebab hati kita rosak. Kita lebih suka tengok benda-benda maksiat. Kita lebih suka tengok kepada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Kita lebih suka melihat benda-benda yang Tuhan tak bagi. Itulah yang kita suka. Na'udzubillah. Kalau ada sifat itu sebagai satu tanda yang boleh kita ukur, kita adalah merupakan orang yang hati kita rosak
dan hati kita rosak juga berpunca daripada apabila semayang kita tidak berkesan dan kekhusyukan kita itu tidak ada di dalam diri kita. Tidak di diri kita, maka jadi seperti mana yang kita nyatakan tadi. Maka nasihat kita pun macam curah air dalam keladi. Dalam keladi. Sebab apa? Sebab hati kita rosak. Hati kita rosak punca dia pasal apa? Sebabnya kerana akibat daripada kekhusyukan kita itu tidak ada. Jadi kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu apabila kita terdiri dari kalangan orang yang hati kita ini rosak. Na'udzubillah min zalik. Ya? Bayangkanlah bagaimana keadaan yang terjadi setelah itu. Ketika keinginan buruk telah menguasai diri, nasihat dan peringatan tidak lagi membuahkan hasil. Saat itulah syahwat mendominasinya. Terjadilah pasar persaingan untuk merebut pangkat. Belah yang ni rosak. Kita sebut dah tadi, nasihat apa pun, dia tak kisah. Sebaliknya, nafsu syahwat yang jahat yang menguasai diri dia dan persaingan-persaingan dia untuk dia nak rebut pangkat, untuk nak kenat kepada orang, untuk nak dengki kepada orang, untuk nak buat inaya kepada orang, buat macam-macam. Punca kerana dia adalah merupakan orang yang terdiri dari kalangan manusia yang rosak hatinya. Bila rosak hatinya, maka itulah yang terjadi kepada diri kita. Jika perkara tersebut yang terjadi, maka dunia atau agama tidak akan dapat baik. Bila rosak benda ni, agama pun tak baik. Agama tak baik, tentulah bila orang yang hati dia rosak, semayang dia tidak jaga sebagainya, itu tentulah agama dia rosak. Dunia pun rosak. Sebab tu bila orang yang tidak solat, menjadikan diri dia terdiri dari kalangan manusia yang kita tengok dia akan lakukan macam-macam perbuatan. Sebab dia boleh melakukan dia pecah amanahnya, dia curi barang orang, dia makan harta anak yatim, dia makan harta wakaf, dia makan harta yang bukan hak dia. Sebab hatinya sudah rosak, maka urusan dunia pun tak boleh harap, urusan akhirat pun tidak boleh diharapkan. Ini adalah merupakan perkara-perkara yang perlu kepada apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajar kepada kita untuk dijadikan sebagai panduan dan pedoman yang amat bermakna kepada kita kalau kita akan dapat tirunya ataupun kita dapat melihatnya, tengoknya. Itu adalah merupakan asas yang penting kepada kita. Baik, khusyuk merupakan ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, kurang sekali orang yang mengetahui ilmu ini. Jika anda mendapati orang khusyuk boleh membawa anda kepada khusyuknya, maka pegang teguhlah kepadanya kerana ia benar-benar orang-orang yang berilmu. Kalau kita tengok orang itu, orang yang semayangnya khusyuk, maka ikutlah dia. Ikutlah dia. Peganglah dia. Genggamlah dia. Kerana dia boleh membawa kita kepada kekhusyukan. Dia boleh membawa kita itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya kata tadi kita mudah. Saya minta maaf lah. Bab mudah saya nak bercakap, tapi belum tentu saya terdiri dari kalangan orang-orang yang khusyuk. Walau bagaimanapun kita bercakap bab ni, semoga sama-sama kita beramal menjadikan diri kita itu adalah merupakan orang yang khusyuk dalam solat. Kalau kita tak khusyuk, kita cuba untuk menjadi orang khusyuk. Tapi pelan-pelan. Kita cubalah dalam diri kita supaya kita ini hidup kita di dalam keadaan yang kita cuba supaya diri kita sentiasa berada dalam keadaan yang khusyuk di dalam solat. Kerana orang yang macam ni sebenarnya ialah benar-benar orang yang berilmu, dan inilah juga tanda ia merupakan tanda ulama akhirat. Tanda ulama akhirat. Jadi sebab itu, alhamdulillah, ini perkara-perkara yang kita katakan tadi,
Kalau kita tengok orang itu orang yang khusyuk, itu tanda Masya Allah, orang yang beriman. Kita tengok diri dia, kita pun jadi, saya pun kadang-kadang tengok orang manusia macam ni, saya segan. Kita tengok diri kita, diri saya sendiri yang tidak khusyuk, walaupun saya ustaz, kadang-kadang kita pun tidak khusyuk dalam solat, walaupun dia tu kadang-kadang bukan ustaz, tapi dia, kita tengok cara dia tu, bukan kita boleh, hati dia tu lain, tapi kita boleh tengok az-zahir tadul al-batin. Perkara yang zahir, yang kita tengok dia semayang, dia tunaikan semayang tu, Masya Allah, dengan keadaan yang cukup teratur, dengan keadaan yang cukup sopan, dengan keadaan yang cukup sempurna, maka kita tahu dia sebagai seorang khusyuk di dalam solatnya. Maka orang macam ni kita boleh buat kawan dengan dia, kita boleh dekat dengan dia. Inilah yang seperti mana yang kita kendaki. Kita kendaki. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, itu ialah berkaitan dengan apa yang kita katakan tadi, sebagai satu tanda daripada tanda ulama akhirat juga ialah orang yang khusyuk. Kerana sebab tu ulama akhirat ni ulama yang takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang takut akan Allah Ta'ala ini ialah, iaitu ulama. Apabila dia takut dengan Allah, menjadikan dia khusyuk di dalam solatnya, menjadikan, Masya Allah, itulah yang kita dapat tengok daripada orang yang khusyuk ni tadi. Ketahuilah bahawa khusyuk berkaitan dengan ilmu pembersihan hati. Oleh sebab itu, ulama akhirat bermula daripada mengajar tentang zikir dan hikmah kepada menempuh jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar hatinya menjadi hidup. Kita nak supaya hati kita ni menjadi hidup. Ulama-ulama akhirat dia mengajar berkenaan dengan ulama ini, dia mengajar berkenaan macam mana cara untuk manusia lain untuk khusyuk, dan dia juga terdiri dari kalangan orang yang khusyuk. Maka itu adalah merupakan cara, jalan kita itu untuk menempuh jalan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hidup kita tadi. Hidup kita ni tadi, apabila kita berjaya untuk kita nak menempuh, maka insya-Allah di sana salah satu caranya ialah dengan cara kita ini menjadikan hidup kita itu hidup yang teratur dan baik. Jika hatinya telah hidup, maka mereka membersihkannya daripada berbagai sifat tercela dan menunjukkan mereka kepada berbagai-bagai sifat yang terpuji. Jadi apabila kita terdiri dari kalangan orang yang hati kita hidup. Hati kita ni, dia sebut tadi, hati kita ni sungguh padarah, ya, tak ada apa. Tapi dia raja lah hati kita. Dialah yang membentuk watak kita. Hati kita tadilah yang menggerakkan kita untuk bangun subuh pada pagi ini. Hati kita lah yang menggerakkan kepada kita untuk baca Quran pagi ini. Hati kita lah yang menggerakkan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati kita rosak, maka kita tak akan melakukan perbuatan ini. Di sinilah hatinya mula dibiasakan untuk khusyuk melalui kehadiran bersama Allah serta merenungi maknanya. Masing-masing memiliki cara yang disyariatkan bagi mereka. Sebab tu apabila kita nak, salah satulah, saya pun kadang-kadang beritahu tuan-tuan, salah satu daripada benda yang kita nak khusyuk ini ialah dengan waktu kita solat tadi, dengan kita menjadikan tumpuan waktu kita solat itu dengan makna-makna yang kita baca di dalam solat. Itu adalah merupakan salah satu daripada ciri-ciri yang boleh mendatangkan diri kita adalah orang yang dapat kekhusyukan di dalam solat ni tadi. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita berhenti setakat ni dulu. Besok kita cuti sekejap. Pasal besok pagi-pagi saya kena keluar awal kerana saya ada hal yang lain. Tak sempat. Lepas subuh tu mungkin saya nak kena keluar dah daripada rumah. Ada program yang lain. Jadi kita mungkin insya-Allah kita akan bertemu pada hari Ahad nanti. Dan hari ini merupakan hari yang saya akan melancarkan di peringkat kebangsaan, iaitu bulan solat. Bulan solat yang dianjurkan di Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama, Bahagian Hal Ehwal Agama, Menteri Jabatan Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama, kita akan
lancarkan bulan solat pada hari ini, dan program-program ini kita akan turun, kita akan meminta supaya pihak agama negeri juga akan dapat melaksanakan bulan solat di peringkat negeri, peringkat kawasan, untuk kita nak pastikan solat ini menjadi pemangkin dalam kemajuan ummah dan juga pembentukan masyarakat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.